orang kata lebih luas, untuk sesi perbincangan alumni dengan adik-adik pelajar College Vocational Slim River, pelajar semasa ya, untuk pengetahuan Azfar dan Adam yang berada depan bersama-sama dengan you all sekarang ni adalah pelajar tahun 1 DVM dan tahun 2 DVM. Di mana kita sedia maklumlah mereka tengah membuat persiapan diri untuk menjadi seorang graduan diploma kan. Pelajar tahun akhir mereka tengah pulun untuk buat projek tahun akhir semua tu kan. Dalam masa yang sama membuat persiapan minda untuk OJT kan. Okey, jadi untuk ruang yang ada ni, bolehlah kita ambil pelajar-pelajar semasa, pelajar-pelajar semasa, mengambil orang kata pengajaran, mengambil input untuk you all membuat persiapan diri, membuat persiapan diri menjadi pelajar yang hebat dan seterusnya menjadi pekerja yang luar biasa lah. Jadi untuk yang orang kata sebagai permulaan ni, Ibu just nak share, nak tanya Azfar dengan Adam ni, mula-mula titik tolak kamu masuk ke College Vocational Slim River pada tahun 2014 dulu 2014 you all masuk kan. Maksudnya kamu masuk sini dulu dengan kehendak diri kamu sendiri ke ataupun dipaksa oleh keluarga? Okey, siapa dulu nak jawab tu? Azfar ke Adam dulu? Aspa dulu. Ya. Allah. Kamu mula-mula masuk dulu. Kamu dorongan daripada mana kan? Sebab kalau tak silap ibu, kalau ikutkan masa tu hangat lagi pasal KV ni kan. Tapi kamu memilih untuk masuk ke college vocational pada masa itu dengan jiwa yang kental ke ataupun dengan jiwa yang lemah? Okey Azfar. Okey. Okay. Saya kenalkan diri dulu lah. Takut mana yang tak kenal lagi. Yelah, Okay. kenalkan diri dulu. Assalamualaikum semua. Okey, saya Muhammad Azfar Nabil bin Johari. Saya merupakan batch kedua. Saya alumni KV, batch kedua daripada 2014 hingga 2017. Dan sekarang saya dah menjadi mahasiswa di UPSI, mengambil jurusan reka bentuk dan teknologi. So, apa soalan tadi? Macam mana saya mula-mula masuk tu Azfar. Mula-mula masuk kamu masuk tu. Apa yang kamu rasa, dorongan daripada mana sehingga kamu memilih untuk masuk ke college vocational tu? Sebab kali ikutkan batch kamu tu antara yang cemerlang tu masuk ke KV tu. Result yang sangat baik. Kalau macam pengalaman saya, saya sebenarnya memang ikut je cakap parents saya, to be honestnya. Tapi saya kena tengok juga apa yang parents saya beri tu adakah kena dengan minat saya. Contoh time tu, parents saya cakap saya, kamu nak teruskan belajar di SMK ataupun masuk di KV kan. Jadi saya fikir balik, macam mana kalau saya teruskan di SMK, macam mana pula kalau saya ambil masuk di college kemahiran kan, KV. Jadi kat situ saya realize dulu, lepas tu saya cakap saya mungkin ambil KV lah, saya cakap kan. Saya tak tahu lagi tentu apa isu lah apa tentang KV ni, saya tak tahu lagi tentu. Jadi dekat situ parents saya pun dia suruh saya tengok. Tengok dalam senarai orang kata kemahiran ni, program ni, mana yang kamu rasa kamu suka di situ. Jadi saya realize balik dalam kehidupan saya ni kemahiran apa yang saya minat kan, apa yang pernah saya buat. Jadi saya tengok-tengok diri saya ni, saya rasa saya minat tentang elektrik. Sebab saya suka repair sesuatu, saya suka bongkar sesuatu macam radio tu ke, saya ambil dia punya komponen ke kan. Jadi kat situ macam saya fikir saya minat elektrik lah kan. Jadi buat pemilihan. Kat situ pula dia tulis ada elektronik dengan elektrik. Alamak, saya cakap apa pula elektronik ni, dulu saya tak tahu. Jadi apa elektronik ni, apa elektrik ni. Lepas tu saya tanya parents saya, parents saya pun dia dah jelaskan apa-apa. Jadi saya ambil keputusan, ambil elektrik. Kemudian saya teruskan je kehidupan saya macam biasa, masih belajar di SMK tu lagi. Time tu saya pula baru dapat menjadi pengawas. Lepas tu pengawas dah dapat bahagian dah. Tutak-tutak dalam beberapa minggu pihak KV call parents saya. Jadi dia kata tak ada interview. Time saya tu tak ada interview. Dia kata nak atau tidak kan. Saya pun macam fikir juga ni, nak ke tak nak ni. Sebab dia kata parents saya cakap nak bagi keputusan kan. Jadi saya macam realize sebab ni salah satu orang kata susah agak nak terima sebab saya dah ramai kawan dekat SMK. Jadi saya nak masuk tempat baru ni,
jadi susah juga kan kita fikir. Jadi nak tak nak saya kena terima, saya kena prepare lah. So saya cakap, okey lah, ambil lah. Malam tu juga parents saya cakap, okey ambil. So saya masuk, menjawab ke soalan? Itulah salah satu stepnya saya nak persiapan mental saya. Jadi walau macam mana pun saya nak kata minat tu belum lagi, tapi yang penting orang kata prepare and then fikir masa depan. Jadi kat situ mungkin dia boleh mendorong kamu supaya kamu orang kata bersemangat lah nak masuk KV. And then janganlah dengar lagi. Time tu jangan dengar lagi. Kamu tak kenal lagi KV tu, jangan dengar daripada mulut orang lagi lah. Okay, itu je untuk soalan yang pertama Maksudnya pencetusnya adalah daripada keluarga, kemudian berbincang lah kan? Ya. Sebab saya Okay. time tu kita masih orang kata tingkatan 3. Tak tahu lagi, tak tahu lagi tentang masa depan ni. kan? Maksudnya apa pendidikan yang ibu KV, bapa buat tu yang terbaik lah kan? Betul. Jadi macam yang kebanyakan pelajar pun sebenarnya macam tu, Azfar kan? Ya, betul. Saya salah seorang antara kamu yang macam pernah merasa lah. benda ni. Sama je, kita semua sama. Tapi macam mana kita orang kata persiapan kita tu. Kita kena rely untuk masa depan kita. Readiness sebab, tu, kesediaan kita kan untuk masa depan. Betul. Ada macam tak sabar-sabar dah tu nak kongsi tu. Okay, tak sabar-sabar dah tu. Kita bagi panel yang kedua pula. Okay. Ada macam mana dah mula-mula tu? Touchdown awak tu mula-mula. Oh, touchdown saya Okay, cerita dia memang atas dasar diri saya sendirilah. Dan saya waktu tu saya memang minat masak sebab mak saya ni memang catering, ya. Pada awalnya saya mohon kulineri dekat Langkawi tapi tak dapat. Mungkin sebab PMR saya result not good kot, sebab kulineri ni dia kena result yang bagus tak silap saya lah waktu tu. So saya pun apply dekat Sing River lah. Saya apply dekat Sing River adalah penyambat udara dengan binaan bangunan. Tapi permohonan saya tu ditolak. So saya pergi buat rayuan masa tahun kiranya macam first intake masuk. Saya pergi first intake tu saya buat rayuan. Lepas tu tak silap saya Puan Zulina yang telefon. Saya macam ni lah, Asfar juga, tak ada interview, tak ada apa-apa. Dia call, dia bagi two choice lah, binaan bangunan ataupun elektronik. Tapi atas dasar diri saya lah, saya memang nak, sebab waktu tu saya fikir kalau saya ambil SPM, saya nak kena pergi masuk U. Bila saya masuk U, saya belajar account. So saya ni minat belajar tu kurang, saya minat kepada kemahiran. Lepas tu waktu tu saya tak tahu kenapa, otak saya fikir macam mungkin zaman ke depan ni adalah zaman kemahiran, bukan lagi zaman orang kata nak belajar. Sebab kita zaman makin lama makin berteknologi. So kita perlukan, dunia ni perlukan orang yang berkemahiran, bukannya belajar. Time tu saya fikir macam tu lah kan. So saya fikir saya tak boleh nak ambil SPM, saya belajar pun tak bagus, PMR pun tak bagus. So saya masuk kuliah vocational. So waktu Puan Zulina call saya tu, dia kata ada yang terbuka untuk saya adalah binaan bangunan ataupun elektronik. Lepas tu bila saya fikir-fikir balik, mula-mula memang nak ambil binaan bangunan sebab saya ada kawan serendah saya, nama dia Syauki lah. Dia ambil binaan bangunan, dia adalah first intake. Saya ingatkan nak follow dia, tapi bila saya fikir-fikir balik, saya kalau masuk binaan bangunan saya kena buat rumah apa semua, bata. Time tu saya fikir kalau elektronik ni macam maybe motor TV ke apa-apa kan, robot ke apa-apa. So saya macam okay, saya ambil elektronik. So saya teruskan lah career tu. Tapi saya punya saya punya cita-cita tu memang dah, orang kata dah pergi jauh dah tu. Daripada chef, lepas tu tiba-tiba jadi sekarang jadi programmer, as a programmer kan. Saya rasa tu je kot nak cerita kan. Cikgu lupa buka mic cikgu. Cikgu mute. Mungkin lepas ni Adam boleh share pasal perkara ni lah, sebabnya kebanyakan pelajar kita pun ada yang mohon A dapat B kan. Jadi macam mana Adam boleh orang kata tune balik minda tu, persediaan tu, jiwa minat tu untuk berada pada elektronik kan. Kalau ikutkan Adam dalam keadaan lalang kan, minat kulineri kan. Lepas tu ambil tengok pula kawan ada CTP kan. Mungkin selepas ni kita boleh sambung yang tu kan. Sebelum tu minta Adam bagi cerita sikitlah pasal Adam.
khusus Okey, apa okey. masuk bila tu Sorry. kan biar data. Tak apa kita je sembang kosong. Dan untuk pengetahuan junior ya, adik-adik ni junior ni, pelajar-pelajar semasa ni, sebab kita bawa panel ni dua kategori lah. Satu kategori yang bekerja, satu kategori yang sambung belajar, supaya anak-anak nampak, okey, nampak hala tuju anak-anak nanti, di mana minat anak-anak nanti. Ataupun kalau belum nampak pun, jadikan ia sebagai orang kata ilmu pengetahuan untuk anak-anak bina kerjaya lepas habis diploma nanti. Jadi anak-anak boleh tengok, oh untuk jadi pekerja macam mana, untuk jadi pelajar universiti macam mana kan. Okey Adam, sambung Adam. Sorry sebab tadi terus start Sikit biodata. Tak apa. Kita je bersembang. Tak ada masalah pun. Tak ada formal, tak ada apa pun Adam, Asfar. Okey, nama saya Muhammad Adam bin Anwar. Saya batch sama dengan Asfar Nabil 2014 hingga 2017 dan graduate 2018. Saya bekerja di QQ Online Trading. Kalau siapa yang tahu tu tahulah, saya rasa junior elektronik diorang akan tahulah kedai saya dekat Jalan Pasar sana. Saya bekerja as sales cam technician. So saya buat sale, saya lah technician. Technician tentang Arduino. Dan inilah as a programmer lah, senang cakap programmer. Dan juga saya adalah salah seorang supplier ke KV Singriver lah. Yang tu yang mahal tu Adam tu. Tu yang mahal dia. Untuk bengkel elektronik. Siapa yang pernah nampak tu pernah nampak, sebab after saya dah habis tu saya kerja, saya terus jadi supplier KV Singriver. So every year saya akan pergi. Tahun tu dalam 3-4 kali juga lah pergi untuk hantar barang. So siapa yang kelas elektronik dia akan tahulah, mungkin akan kenal saya lah juga. Okey, tu. Jadi untuk sesi perbincangan ni, macam Adam share diri Adam sebagai pekerja industri. Kan cakap kan, macam Asfar cerita pasal kehidupan Asfar sebagai mahasiswa lah. Okey, jadi jangan ada antara kita macam okey yang ni bekerja, yang ni belajar kan. Kita nak bukan macam tu. Cuma input kita nak bagi tahu kepada adik-adik kita yang keluar KV, kita ada hala tuju kita. Kitalah yang berhak memilih supaya pilihan kita tu bijak mengikut jiwa kita. Sama ada kita nak bekerja ke, kita nak sambung belajar ke, ataupun kita nak menjadi usahawan kan. Okey, untuk Asfar, sepanjang Asfar berada di KVSR lah kan, zaman awak tu kalau ikutkan KV baru di KVSR, kamu adalah batch yang kedua kan, tapi dalam sistem PPLTV kamu adalah batch yang ketiga lah kan. Kalau ikutkan banyak benda baru, banyak sosek-sosek kan, banyak situasi-situasi di luar sana yang maksudnya cakap benda-benda yang tak elok pasal KV kan. Okey, Asfar sendiri kan, apa pengalaman Asfar sepanjang duduk di KV, pengalaman belajar kan, macam mana nak handle diri, perubahan situasi daripada pelajar sekolah masuk KV, situasinya macam di universiti, di institusi pengajian, sistem pengajiannya kan. So macam mana Asfar berdepan dengan situasi macam tu dalam usia yang muda lah pada masa tu, 16 tahun kan. Okey. Mungkin boleh share tu. Pertama sekali, selepas kamu dah pilih pilihan kamu tu, kalau kamu nak pilih masuk KV tu, jangan ada patah balik lah kalau boleh. Teruskan apa yang kamu dah pilih. Sebab segala benda yang kamu buat, kalau kamu yakin dengan apa yang kamu nak buat tu, InsyaAllah benda tu akan berhasil. Macam dulu, memang batch-batch saya ni memang susah nak hadap. Kita balik je kan. Jiran-jiran duk tanya kan, masuk KV macam mana, bukanlah masuk KV tu macam mana. Duk bagi tahu apa, KV tak ada SPM kan, KV tak ada SPM kan. Jadi saya macam kat situ pun stres juga tau. Jadi macam aduh. Lepas tu tak apalah. Lepas tu ada kawan-kawan saya yang pernah masuk di KV di Pahang, pernah jiran-jiran saya ni, sekeliling saya ni. Diorang pun berhenti satu-satu saya tengok berhenti. Jadi macam saya macam tak boleh jadi dia saya cakap kan. Tak apalah, saya teruskan. Tips dia, saya cuba adaptkan diri saya dalam KV tu menjadi mencari sesuatu yang seronok. Di asrama, di college vocational tu macam mana kan. Saya join, contohlah macam saya join sukan kan. Even saya tak tahu pun. Okay, saya dulu join sukan rugby lah, siapa yang tahu.
dulu kalau ikutkan saya tak tahu langsung rugby tu permainan dia macam mana. Sebab apa dekat Bukit Beruntul kat Rawang ni tak ada pun sukan-sukan rugby. Paling dekat dekat apa Kuala Kubur Baru dengan apa Sungai Buaya. Adalah dia orang punya orang kata kelab dia, tapi memang tak ada langsung. Padang pun tak ada. Jadi kita pilih apa yang kita minat lah kan. Jadi saya macam time tu saya tengok saya macam minat rugby ni kan. Saya terus orang kata join rugby tu. Dalam sampai saya minat. Daripada rugby tu juga saya jadi macam suka duduk kat asrama sebab kita dah tahu apa yang kita nak buat. Jadi yang paling penting sekali jangan buat masalah lah kat asrama kan. Kita kena jawab daripada masalah lah kat asrama kan. Macam isap rokok apa semua tu. Banyak orang yang kena buang sebab benda-benda macam tu je. Isap rokok lah, apa, bawa shisha lah. Jadi benda-benda tu sangat useless lah. Kita akan serugi tau benda tu. Jadi itulah bagi saya macam dulu rakan-rakan saya memang isap rokok lah kan. Kita orang sekeliling kita kan. Tapi sampai sekarang saya tahan. Alhamdulillah sampai sekarang saya tak isap rokok kan. Dan saya sampai habis KV saya tak isap rokok. Jadi itu pun saya dah boleh orang kata lari daripada masalah tu. Saya macam boleh teruskan kehidupan saya dekat asrama tu. Kan walaupun rokok dia aduh kata sampai 4 pagi lah dulu kan. Memang banyak gila kenangan pahit saya dekat asrama tu dengan teh rokok tu, dengan berguling, dengan buka baju ikat baling kejar. Apa lagi? Lepas tu kalau hari jadi, saya tak tahu sekarang pun masih buat lagi atau tak. Tapi segala benda tu percayalah cakap saya nanti kamu habis belajar, kamu akan kenang balik benda tu semua. And then bagi saya lah, masuk KV ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Saya terus lupa segala benda macam-macam bawah punya kata-kata bila saya dah habis KV tu, bila saya dah tahu mana hala tuju saya. Jadi macam useless gila lah dorang. Kalau saya percaya saya cakap dorang dulu, saya cakap saya pun sendiri tak tahu saya kat mana. Jadi poinnya kat sini kan, saya bersyukur. Sebab saya bersyukur memang saya masuk KV ni suatu orang kata saya boleh nampak jalan saya kan. Saya boleh kenal ramai kawan. Okay, time saya join rugby tu, saya dah keluar ke KV ni, saya main ke KV, saya pergi ke Johor, saya pergi ke Melaka, sampai ke Perlis saya pergi. Dari setiap saya pergi main game-game tu, saya kenal budak-budak KV kat situ sekali. Oh, kita berkenal dengan mana. Okay, sampai sekarang saya ada join club rugby. Okay, ni kelebihan dia. Saya join club rugby, saya pergi main dekat UTP, saya join club VP Pirate. VP Pirate tu vocational pirate, maknanya dia vocational Perak. Jadi macam club tu dia ambil khas pelajar-pelajar KV Perak, dia kita main open. Contoh kan. Saya time tu time ada event, ada game, saya dah tak risau nak saya cari hotel. Saya pergi Perak saya ada kawan. Saya pergi Melaka saya ada kawan. Saya boleh stay kat rumah tu. Jadi itu satu kelebihan. Kalau saya belajar kat SMK, sukan apa yang saya nak ambil? Kan saya sendiri tak tahu kawan mana yang saya kenal. Silap saya kenal kawan-kawan kat sini je lah saya punya kelompok. Jadi itu maksud saya, terlalu banyak orang kata bagi saya, orang kata pencerahan selepas saya masuk KV ni. Itu je saya boleh share untuk bagi saya diri saya. Okey. Yalah, pada usia 16-17 tahun masa tu kan kita ada rangkaian kawan yang ramai kan apabila kita keluar menyertai tournament, game semua kan. Tu antara sebab Asfar ni untuk mengetahui anak-anak ya, abang Asfar ni dia aktif ni. Orang rugby masa tu rugby pun ke mana-mana kan. Selalu bergerak lah, ada tournament macam-macam. Betul. Cuma untuk pengetahuan Adam dengan Asfar, anak-anak satu DBM, 2 DBM ni sebab dia orang dalam tempoh 2 tahun ni membesar dalam pandemik kan. Jadi sebenarnya banyaklah yang dia orang tak melalui untuk aktiviti-aktiviti co-curricular macam tu kan. Adam ni pun aktif, orang yang aktif. Kalau PRS tu orang yang kuat PRS kan, selalu menjadi orang kiri dan kanan kami ni. Bagi je job, bagi je tugasan, settle kan. Mungkin Adam ada pengalaman apa yang menarik lah Adam sepanjang duduk dekat KVSR ni yang boleh orang kata apa, yang boleh memberi karakter kepada awak sekarang ni. Okay? Alright. Okay, kalau saya lah kan, macam diri saya ni, kalau saya buat sesuatu tu saya akan fikir apa tujuan saya nak buat tu. So bila saya dah masuk KV ni, apa tujuan saya masuk KV ni? So bila kita dah masuk KV ni, tujuan kita adalah untuk mendapat ilmu dalam bidang kemahiran. Dia depends lah, tak kisah korang punya kemahiran apa yang korang ambil tu kan.
Tapi dia yang penting kemahiran lah. Macam saya cakap tadi, saya masuk sebab saya nak kemahiran. So kemahiran saya tu akan digunakan masa akan datang lah. Macam sekarang ni saya dah kerja apa semua kan. So saya masuk KV ni, saya dengan berbesar hati dengan diri saya sendiri. Even family saya pun tak bagi sebenarnya masuk kan, sebab ayah macam Aspa kata tadi kan. Sebab ada orang tak nampak KV ni macam mana, vocational ni macam mana. Tapi saya nampak sebab saya tengok kemahiran. So saya macam pergi sendiri apa semua kan. Okay, bila saya masuk, saya dapat satu, macam Aspa cakap tadi dah kan. Sebenarnya point tu banyak Aspa dah cakap dah tadi. Macam kena rokok lah apa semua kan. Maaf Cik Adam, maaf. Tak apa. So benda yang perkara yang sama lah macam Aspa Kira cakap. sama, ya. Kita kan satu batch, jadi kita memang rasa sama-sama. Betul. So rokok lah sampai 3-4 pagi kan. Lepas tu tiba-tiba pukul 5 nak kena pergi surau pula. Pukul 5 nak pergi surau apa semua. Sampai pengalaman jahat tu banyak lah sebenarnya kan. Kita banyak je nampak je baik, sebenarnya kita nakal. Tapi kadang-kadang cikgu ni buat tak nampak nakal tu sebab kita banyak tolong cikgu. Betul. Tapi dari orang kata sifat nakal yang kita buat tu sebenarnya kita belajar tentang kehidupan. Betul. Sekarang Kevin ni kalau kita buat nakal, kita kena balik. Kita kena balik. Kalau kat SMK, kalau kita buat nakal, siapa? Kita parent pun dekat, silap parent pun backup kita. Manja lah kita. Manja kalau lah. dulu kita buat jahat kan, mana ada cikgu cari kita? Senior cari Pagi kita. Ni. Senior cari kita. Okey, sama Ini mana budak dapat. junior ni? Mana budak junior ni? Okey, malam ni bawa dia tarik naik dom dulu. Sekarang tak tahu macam mana. Jadi kat situ pun kita boleh realize, kita boleh orang kata belajar tentang kehidupan. Esok-esoknya kita tahulah macam mana nak hormat orang, macam mana kita tahu benda tu buruk ke tak buruk. Betul. Attitude. Lepas tu kita lagi satu ni, bila kita duduk asrama ni kan, keseronokan dia after kita dah masuk waktu bekerja ni, bidang bekerja ni lah kan, kita macam bangun awal tu dah tak ada masalah dah. Pada waktu tu kita punya disiplin diri kita tu kita dah tingkatkan dekat asrama dah, sebab kita dah diajar untuk bangun pagi, bangun subuh, lepas tu buat kerja dengan penuh disiplin, jaga diri. Tak semestinya kita kerja, kita duduk dengan family, mesti kemungkinan ada yang duduk rumah sendiri kan. So kita dah diajar daripada masa kita duduk asrama tu. Kita bila duduk asrama ni banyak kelebihan dia lah, bukannya banyak kekurangan. Memang kita akan homesick, tapi masa saya tu saya tahu lah, saya tengok ramai yang homesick. Macam saya tak homesick lah kan. Saya lebih minat kepada asrama sebab saya suka, apa orang kata, macam mana nak cakap, suka belajar dengan diri sendiri lah, tak nak menyusahkan orang apa semua kan. Belajar dengan diri sendiri. Ada budak ni elektrik kan Aiman tadi nampak macam siapa tu? Ada. Semua ada. Tapi bergantung pada dia orang lah. Dia orang nak join ke tidak kan. Kita hebahkan, jadi dia orang lah. Nanti kami nak tanya soalan. Nak tanya soalan. So, okay. Boleh nanti ataupun kalau tak nak ni tulis je ruangan komen tu. Boleh je tanda soalan. Tapi kalau nak bagi diorang cakap boleh je, sebab saya punya point tu banyak dekat Aspa dah cakap dah. Perkara yang sama, pengalaman yang sama, satu batch yang sama, kita keluar sama-sama. Boleh je. Tapi kita terbukakan soalan. Kita bukakan soalan untuk pelajar SVM dululah dengan DVM dulu. Mereka ni yang kena hadap apa semua benda ni kan. DVM. Boleh je kalau you all nak mungkinlah kita bagilah. Ada pelajar nak tanya soalan tadi kan. Siapa tadi? Okey. Tak ada pula. Mana tadi? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, tak apa. Nanti adalah tu soalan dia orang kan. Okey. Apabila you all tamat belajar kan, you all OJT kan, macam Azfar OJT ikut bidang lah kan. Macam Adam pun OJT ikut bidang semua kan. Macam mana timbul tu? Masa tu dah ada ke timbul untuk ke mana-mana, untuk membuat keputusan hala tuju selepas belajar tu? Dah terfikir ke aku ni nak pergi ke mana, aku nak bekerja ke? Sebab sepanjang you all duduk di KV memang kita terapkan, sebab graduan KV ni memang objektif utama, outcome utama adalah untuk bekerja kan, untuk bekerja. 70% kita punya sasaran kita untuk bekerja, 20% untuk sambung belajar. Dan untuk pengetahuan Azfar,
Sampai sekarang ni pun kita belum dapat lagi 20% untuk sambung belajar sebenarnya Azfar. Tapi sebenarnya jumlah tu daripada tahun ke tahun dia makin bertambah lah pelajar yang memilih untuk sambung belajar tu. Tapi masih belum capai lagi 20% kan. Okey, dan 10%-nya adalah untuk menjadi usahawan lah kan. Jadi bila timbul rasa untuk aku nak sambung belajar lah, aku nak masuk universiti lah, aku nak bekerja lah. Bila rasa itu ada timbul tu. Okey, saya ceritakan juga tentang pengalaman saya lah. Mungkin lain orang lain cara dia. Tapi bagi saya, macam mana timbulnya saya rasa nak sama belajar tu sebenarnya daripada saya belajar KV tu juga. I mean macam saya time tu saya di pertengahan tahun time tu saya dah DVM lah. Jadi dekat situ kan saya ada dengar salah seorang, saya tak adalah sebut nama cikgu tu, tapi dia pernah share dekat saya waktu tu hanya satu je universiti yang ambil pelajar daripada KV, iaitu UPSI. Universiti lain tak ambil lagi. Jadi dia kata dekat situ pula ada juga subjek yang ada kena-mengena dengan kemahiran yang kau ambil time diploma ni. Jadi daripada situ saya terus terdetik kan. Saya terus terdetik. Lepas tu saya terus cari ilmu macam mana kita nak sambung belajar tu. Saya tanya cikgu, kemudian seterusnya saya tanya cikgu. Cikgu kata kena ambil MUET. Okey, sekarang ada ke yang ambil ni? Diorang buat program mengambil MUET ramai-ramai tu cikgu. Ada lagi ke? Sekarang ni untuk ambil ramai-ramai macam yang zaman awak 2 batch tu kita buat. Saya uruskan. Okay, kira kami beruntung lah ni. Tak, tapi batch kita, Adam, batch kita tak ada. Batch senior kita yang buat. Ingat tak? Aku ada masuk. Tapi batch you all ada lagi. Batch first dengan second batch ada. Second batch tu dia tak war-warkan macam senior. Macam Dulu senior buat dalam apa orang kata dewan ramai-ramai kan. Ya. Jadi dengan cerita selepas tak ada banyak orang kata yang join tak ada tu. sambutan. Tak ada sambutan tu. Jadi batch kami ni orang diberi pilihan. Jadi time tu saya diberi pilihan lah. Time tu yang saya grab. Masa batch you all tu kita nak buat macam tu juga, macam yang first batch juga. Tapi sambutannya tak seperti mana senior kamu tu. Jadi masa senior kamu kita jadi pusat sebenarnya untuk MUET. Sebab kami yang uruskan tu. Kami yang uruskan. Cadangan ambil MUET tu daripada unit kami, unit psikologi dan kerjaya. Sebab nak memberi peluang kepada lepasan you all ni lah keluar terus boleh ni kan. Sebab untuk pengetahuan you all juga, pelajar KVSR antara yang paling ramai di awal-awal dulu masuk ke universiti. Sebab apa? Sebab kita ada MUET. You all keluar ada MUET dengan MUET kan. Tu cerita pasal MUET tu sebenarnya bertuah sebenarnya anak-anak KVSR ni. Sehingga kan kami menjadi rujukan daripada KV-KV lain tanya, kenapa anak-anak KVSR ni ramai masuk universiti? Masa tu USIF. Senior kamu tu rasa 5 orang rasanya Wan kan? Yang 5 ke 7 orang yang masuk universiti semua sekali. Yang batch pertama lah kan. Lepas tu disusuli dengan batch kamu lah. Saya time tu saya buat pilihan memang saya ambil MUET lah. Lepas tu time tu Sir Izrul Sir Izrul yang mengajar kami. Ya, Sir Izrul. Dia yang handle. Jadi macam terima kasih kat Sir Izrul sebab time tu saya pergi time tu kami kan kena pilih sendiri dekat mana tempat apa semua tu. Kami dapat dekat Kuala Kangsar time tu. Sangat jauh. Tapi mungkin ada rezeki lah sebab one of kawan saya tu dia ada kenderaan. Jadi kami boleh lah sama-sama pergi kan. Tapi time saya pergi tu hanya ada 4 orang je. Dalam ramai-ramai batch kami tu time saya pergi tu time tu MUET sesi keberapa saya tak ingat. Tapi kami 4 orang je pergi. Tak nak kami kena orang kata study sama-sama lah. Ada yang time tu ambil juga pelajaran dengan si Izrul tapi tak sampai ke exam dia dah berhenti kan. Jadi time tu saya alamak kawan rapat saya pula tu dah berhenti MUET, tak ambil MUET ni kan. Saya pun macam alamak saya ni nak berhenti ke tak nak kan. Sebab tu time tu memang tak ada orang kata sorongan kan. Semuanya atas diri kita sendiri je. Kan kawan-kawan semua dah orang kata tinggalkan kita ni kan. Tak nak pergi kelas MUET, tak nak ambil MUET, tak nak beli pin kan. Dan dulu kena beli pin, harganya 100 kan. Jadi kat situ kalau saya rasa kalau saya tak ambil MUET ni dapat 100 ni dulu kan. Kita tak tahu. Jadi macam nak tak nak tak apa lah. Saya orang kata redha, saya terima, saya kena orang kata siapkan mental jugalah. Adab juga walaupun benda tu orang kata leceh nak kena pergi Kuala Kangsar, nak kena sewa hotel lagi.
Jadi benda macam tu nak tak nak hadap je lah kan. Belajar dengan si Zura apa semua. Tutap saya band tak adalah tinggi mana, tapi alhamdulillah lepas masuk dekat UPSI tu. Nanti saya boleh ceritakan lagi tentang macam mana saya nak masuk UPSI tu pula. Jadi itulah salah satunya saya boleh share. Okey. Adam pula macam mana Adam? Macam mana tercetusnya rasa aku nak bekerja lah lepas ni. Aku tak naklah sambung belajar. Adakah peluang itu datang ke rezeki, ditawarkan kerja yang elok kan? Punya majikan yang okey ke? Okey, Adam. Mungkin boleh share dengan adik-adik. Alright. So macam mana tercetusnya nak kerja tu sewaktu saya belajar tu. Tak silap saya kami belajar waktu tu robotic arm. Menggunakan sistem Raspberry Pi dan waktu tu kita orang ada belajar tentang Arduino. So saya minat lah dengan benda program-program ni. Lepas tu bila dah belajar FYP pun buat pakai Arduino ni kan, program-program pakai sensor and then tengok member semua buat FYP kan. Oh ni projek ni gempak ni apa semua kan. At the same time waktu saya buat FYP tu, kami semua buat FYP, saya ada kenal seorang ni, dia buat projek. Bekas majikan saya lah tu. So saya rujuk kat dia waktu tu tahun 3, bukan FYP sorry. Waktu tu mini projek. Kami ada waktu tu Cikgu Shirin yang ajar. So dia nak suruh kami buat mini projek. Waktu tu saya pun ada berjumpa dengan seorang ni, dia buat projek dekat Rawang. So jumpa dengan dia, so jadi jatuh cinta bukan jatuh cinta lah, macam tiba-tiba minat lah dengan benda ni kan. So macam nak belajar lebih mendalam. So saya pun OJT dengan dia lah. Dengan adik kepada Zul Design. Macam dulu Asfar Nabil dia Zul Design. Kisahnya. Asfar dengan Zul Design. You all banyak pengalaman lah. Dengan orang-orang hebat lah you all ni rezekinya. Okay. Saya OJT dengan adik kepada Zul Design tu. Dekat Rawang juga. Zul Design dekat Sungai Chow, saya dekat Rawang. So tapi base dia sama je buat projek semua tu. Base kami sama buat projek. Kami menghandle orang kata FYP Politeknik satu Malaysia. Diorang akan hantar projek kat situ. Diorang akan, orang kata kita akan collaborate lah macam mana nak buat projek mereka. Jadi kami antara orang kata penyelia lah untuk handle projek. Ada problem, ada ujian, kami kena. So kami boleh share juga tentang projek-projek FYP ni. Boleh, tak ada masalah. Mungkin boleh jadi orang kata sebagai titik mula untuk adik-adik junior ni, macam mana you all nak memilih untuk tempat OJT nanti. Bukan main pilih je kan. Bukan main pilih je. Tentang praktikal ni pun kita kena masuk point ada satu lagi. Ada satu khas juga point dia kita nak borak dengan pelajar-pelajar KWSR ni tentang pemilihan. Okey, nanti Asfar kalau katakan kalau ibu tak ni pun, sebab you all pun mungkin ada benda yang lebih dekat yang you all obses nak keluarkan daripada diri tu kan, untuk share dengan adik-adik kan, mungkin you all boleh je. Boleh ni sekali kan, sebab mungkin soalan-soalan tu sebenarnya guideline je kan. Tapi you all boleh jadi orang kata ada benda yang lebih nak orang kata nak juga share dengan adik-adik kan, sebagai panduan yang berguna untuk adik-adik nantilah. Boleh je kan. Jadi Adam titik mulanya masa dalam pengajian lagi lah. Dalam pengajian lagi. So macam tiba-tiba terminat dengan benda-benda program ni. Lepas tu tengok robot tangan gerak sak macam tu kan. So minat lah nak belajar buat benda-benda ni kan. So waktu tu terjumpa pula dengan bekas majikan tu. Lepas tu saya pun try lah minta OJT dengan dia. So dapat. So banyaklah pengalaman dapat daripada situ, belajar as programmer. And then bila habis OJT, saya tanya dia nak ambil saya sebagai pekerja. Dia kata tak mampu nak bayar. Nak bayar gaji sebab bila kita dah habis tu kan kita ada diploma kan. So dia tu biasa-biasa, kedai yang biasa je. So saya pun pergilah ke Jalan Pasar, and then dia berani sebab saya ada satu lagi kelebihan, iaitu saya boleh cakap Cina. And then kedai yang saya pergi ni pun saya beli barang dengan dia. Saya dah biasa deal barang dengan dia untuk FYP ke, sebelum FYP lagi. Waktu mini project lagi saya dah biasa beli barang dengan dia. Dia pun dah kenal saya sebab saya adalah orang Melayu tapi berkacukan Cina, boleh cakap Cina. Macam tu lah. So ada kelebihan kat situ. So saya pun bila saya pergi kat dia, saya tanya, nak ambil pekerja tak? Macam tu kan. Waktu saya OJT pun
majikan saya pun beli dekat dia juga, kedai yang saya kerja sekarang ni. So saya Hmm. banyak point lah saya boleh kerja dekat sini kan. So tapi the Baik, main Adam. point is macam ada orang cakap tadi. Mm-mm. Tak apa, teruskan dah. Teruskan. Okay. So the main point is kedai yang saya kerja ni sebab sebab saya pandai cakap Cina lah. Saya dah lah fasih bahasa Melayu and then saya fasih bahasa Cina. So nak deal dengan orang tu mudah lah. Jadi poinnya kat sini kita kena orang kata cari ilmu yang lain jugalah. Betul. Sebab Cari ilmu yang Malaysia lain memang juga. macam tu. Kalau Betul. pandai cakap Cina, Betul. auto memang mudah. Dia depend juga kepada orang kata company yang kamu pilih tu. Itu Ah. satu point yang bagus. Kita kena kenal dulu company yang kita nak pilih tu. Apa kelebihan Betul. dekat majikan kita tu? Apa orang kata spesifikasi pekerja yang dia nak. Jadi kat situ pun orang kata boleh satu advantage lah untuk kamu orang kata cari kemahiran yang lain untuk kamu apa yang company yang kamu nak tu. Betul. Sebab macam saya ni, bidang saya selain programmer, saya buat sale. So bila saya buat sale, kalau customer Cina datang, so tak ada masalah lah saya nak borak dengan Cina dengan dia ke apa kan. Explain dengan dia, contoh macam mouse ni kan, saya jual mouse. Alamak tak nampak lah mouse tu, dia blur pula kan. Saya jual ni ke kan, desktop ni kan, saya cakap Cina kan, macam tu kan. Sampai orang tu beli. So banyak kelebihan sebenarnya. Tapi banyak lagi kelebihan kalau kita fasih 3 bahasa ni. Sebab kita dalam negara yang mempunyai 3 bangsa tau. India, Cina, Melayu. Base kita ni, kalau kita dapat fasih 3 benda ni, memang you are very rare. Very rare. Orang Tapi akan percaya kat korang. Adam dah ada 2, tinggal 1 lagi. Saya tahu panakum je cikgu. Mungkin apabila Adam dah bekerja dalam company tu, okey, dengan tokennya kan. Macam mana Adam mengekalkan, sebab kalau ikut yang ibu faham, Adam ni antara pekerja favorite kan. Macam mana Adam menunjukkan karakter, sikap yang menyebabkan orang suka Adam kan? Bos suka Adam. Sikap yang macam mana? Ciri-ciri yang macam mana? Selain daripada bahasa Cina tu kan. Mungkin ada satu karakter lain ke? Ada orang kata lain-lain adab dan adat ke? Benda-benda macam tu lah kan. Yang orang kata disukai lah. Disukai oleh majikan. Okay, saya tak berani nak cakap lebih-lebih lah sebab kita tak tahu orang yang tengok. Just share. Kita share melalui pengalaman kita. Apa yang saya buat, kita ni kena pandai ajak borak tau. Kita ni kena pandai ajak borak. Tak kisahlah dekat mana-mana pun. Lagi-lagi tempat kerja ni, kita tak boleh sombong. Itu je. Betul. Komunikasi skill lah maksudnya. Jangan sombong. Jangan sesekali ada perasaan sombong tu dalam diri kalau kita dah masuk pekerjaan ni. Betul. Sebab apa tau? Bila kita sombong, kita akan rugi satu ilmu kemahiran tu. Sebab bila kita sombong, kita tak, macam mana nak buat ni? Kalau kita tak sombong, kita kata, macam mana kita dah buat ni? Faham tak kat situ? So, jangan sombong lah. Kita kena banyak cakap. Lepas tu kita jangan terlalu serius sangat, jangan terlalu main-main lah. Macam saya ni banyak tu main lah juga kan. Tapi kerja is kerja lah. Main is main lah. Macam borak ke, usik-usik ke apa kan. Lepas tu, ibu sendiri tahulah, ibu Cikgu Irwan tahulah macam mana saya dengan ni borak dengan diorang kan. Memang tak pernah serius tapi kerjanya jadi. Jadi kerjanya. Tapi bab serius memang tidak lah, ada sengih-sengih segelak macam tu lah. Betul. So macam saya ni, saya banyak bercakap. Jangan sombong, memang sesat jalan. Apa-apa tanya je. So bila kita tanya-tanya orang tu, kita akan jadi rapat tau. Lepas tu bila dah rapat tu, dia akan auto jadi one of favorite my boss lah. Macam susah nak lepaskan. Saya banyak kali nak berhenti sebab saya tak tahan. Sebab tempat saya tu ada 2 bos. Seorang bos ni okey, seorang ni bos tak okey. Itu cabaran besar saya lah. Betul. Dalam bidang industri ni, tu memang paling besar lah. Memang orang kata memang sakit hati, macam agak kadang-kadang tu balik kerja boleh mental lah orang kata kan. Sakit kepala tu kan, fikir kan. Yang ni kata okey, ni kata tak okey kan. Mana satu kita nak follow. Macam tu lah. Tapi okey je sebenarnya. Walaupun dalam dunia pekerjaan ni, akan ada seorang tu mesti tak suka kita punya. Dia tak akan suka kita tengok lebih dengan bos. Percayalah. Mana-mana pergi pun kan. Mana-mana, even jadi cikgu ke apa-apa ke. Dalam family pun lah, senang cakap. Dalam family kalau kita rapat dengan mak ayah kan, mesti ada yang jealousnya. Dia akan ada benda tak puas hati. Itu kita kena tahan. Wow. Kita kena tahan. Senang tu. Bukan personal tapi memang realiti kehidupan kita.
Kita pergi mana-mana pun akan ada orang tak suka kita, dendam kita. So itulah punca dia. So apa lagi saya nak cakap. Lepas tu dengan kita, saya memang banyak bermain, tapi bila bab customer call ya. Okey, tak apa. Sekejap saya decline. Okay, Susah saya dah betul orang decline. busy ni. Okay, so lagi satu attitude lah, karakter kita waktu bekerja tu. Memang saya banyak main, tapi ibu dengan Cikgu Irwan mungkin tahu kot saya buat kerja macam mana kan. Even dalam buat kerja tu pun ada juga main-main, tapi kita more tu serius lah kan. Buat kerja dengan tekun apa semua tu. Lagi satu jangan malas lah. Sebab saya tengok saya tengok ramai yang malas lah. Kita malas tu memang ada. Sifat malas memang ada setiap manusia tu. Tapi how to we control it. Macam tu lah. Kita control macam mana malas tu. Lagi-lagi bangun pagi lah. Kelebihan masuk asrama ni bangun pagi lah. Kita boleh hilangkan sifat malas tu kan. Even ada lagi. Tak semestinya hari-hari kita bangun pagi apa semua kan. Ada juga kita bangun kadang-kadang bangun lambat kan. Tapi kita control lah benda tu. Lepas tu itulah. Macam saya ni banyak cakap. Itu je lah. Kelebihan saya tu banyak cakap. Tu yang orang lebih selesa borak dengan saya ke apa kan. Tu saya tak pasti lah. Saya tak berani nak cakap lebih-lebih. Pandangan orang lain tau. Saya cakap lain. Tapi pandangan orang lain. Macam tu lah. Mungkin Azfar ada nak share, nak tambah kan pengalaman masa OJT ke, ada pengalaman kerja ke. Sebab ni untuk adik-adik ni, generasi yang kemudian ni, kadang-kadang masa OJT tu dia orang tidak menunjukkan karakter yang baik. Datang lambat, penampilan diri mengecewakan kan, sehingga menjadi orang kata teguran, menjadi ketidakpuasan hati pihak majikan lah. Mungkin Azfar boleh tambah berdasarkan pengalaman, walaupun mungkin tak lama kan, tapi pengalaman tu ada dan ianya sebenarnya dari segi karakter, sikap tu sebenarnya dia tak rugi. Walaupun kita sebagai pekerja ke, kita sebagai pelajar ke, ianya memang benda tu sama kan. Mungkin Azfar ada benda nak tambah. Okay, mengikut fahaman saya, bukanlah fahaman, orang kata apa yang saya rasa lah. Bila kita jadi sifat malas time OJT ni ke kan, kita rasa macam sikit-sikit nak MC, itu semua kita jadi terlahir apabila kita rasa time kita belajar dekat KV ni, kita tak banyak ilmu yang kita dapat. Jadi kita rasa macam takut kita nak bekerja nanti. Kita takut kita tak boleh nak hadap. Jadi sifat-sifat malas tu pun boleh kawal kita. So tipnya kat sini, kalau kamu rasa macam malas nak OJT, malas nak bekerja kan, nak bangun pagi melecehkan, kamu kena fikir tentang ibu bapa kamu dulu. Kenapa kamu dah OJT dah tentu, kenapa kamu buat benda-benda yang boleh orang kata menjatuhkan segala ilmu yang kamu dah belajar selama 4 tahun ni. Jadi kamu kena fikir point dia dulu. Satu, kita OJT tu bukan kita bawa pasal diri kita, apa nak kejar orang kata allowance lah. Kita pergi ke tempat kerja orang tu, kita bawa nama KV sekali tau. Orang akan tengok sebab yang kamu pergi ke tempat kamu belajar tu bukan kamu seorang, ada juga orang-orang yang praktikal yang lain. Jadi kat situ confirm tak semestinya orang kata bos yang tengok kamu. Penyelia pun akan tengok kamu. Walaupun orang kata penyelia yang menghandle kamu time tu pun dia memang akan tengok kamu, perbezaan kamu dengan orang-orang lain. Jadi kat situ orang kata jaga diri kita. Kita kena fikir tentang benda lain. Jangan kita pentingkan diri kita je. Fikir rasa malas lah, company ni dah lah orang ni tak suka kat aku kan. Lepas tu asyik menjatuhkan aku dah buat macam-macam. Tapi aku asyik kena je time meeting. Itu pun salah satu orang kata kita jangan orang kata mengadaptasi benda tu. Jangan kita hadap benda tu. I mean macam kita, saya cerita pengalaman saya lah. Dulu saya memang orang kata, dulu elektrik belajar PLC kan, PLC. Masuk dekat tempat kerja saya tu, memang diorang gunakan PLC tau. Industri sekarang menggunakan PLC. Tapi masalahnya, saya ni kurang ilmu pasal PLC. Dulu belajar PLC dekat KV. Kita dulu tak ada kemudahan sangat. Jadi kita tak kenal PLC tu macam mana. Masuk dekat orang kata company yang saya OJT ni, dia memang orang kata mostly membuat mesin menggunakan PLC. Saya cakap Allah. Lepas tu dia tanya saya, kamu dulu orang kata Silvers KV tu ada tak PLC? Saya cakap ada. Lepas tu alamak. Lepas tu dia cakap kalau ada mungkin kau boleh buat lah, dia cakap yang tu. Saya terus down. Allah cakap, saya tak tahu kan. Tapi kita buang sifat ego. Kita terus pergi kat penyelia. Saya pergi tanya penyelia saya. Ni saya cakap, bang, saya ni tak tahu sebenarnya. Ni saya kenal lah PLC tu macam mana. Tapi untuk program PLC tu saya tak tahu. Kan?
kita jujur je dengan dia. Maknanya kat sini kita jangan, orang kata jangan malu bertanya. Ini point yang Adam cerita tadi. Kita jangan malu nak bertanya time kat OJT nanti. Kita kena baik dengan semua orang. Okay, lagi satu point yang Adam cakap tadi. Kalau kita kerja, mesti akan ada orang yang tak suka kita. Itu memang, kawan-kawan saya pun sekeliling saya semua, setiap mana-mana company kerja kilang ke, kerja office ke, mesti ada orang kata tak suka dengan kita. Tapi apa, sampaikan kawan saya tu, berhenti tukar kerja lain, berhenti tukar kerja lain. Jadi mana orang kata pengakhirannya? Jadi kat situ, kamu kena terima orang kata masalah yang kamu hadapi kat tempat kerja kamu tu. Cuba belajar, orang kata, cuba belajar dengan situasi atau keadaan dekat tempat tu. Nanti one day, satu hari nanti, kamu mesti akan orang kata selesa dengan tempat tu. Jadi segala permasalahan tu akan orang kata hilang. Faham tak? Ada yang satu lagi point yang ada cakap tu, abaikan je kata-kata orang time dekat tempat kerja tu kan. Kalau kita nampak baik dengan bos ke. Yang penting apa yang kita buat untuk diri kita. Ilmu yang kita nak cari tu adalah untuk ilmu kita. Bukan kita cari ilmu, duk tutak-tutak belajar pasal PSC dapat kat orang lain juga. Tak seperti je kan. Tu tak logik kan. Jadi apa yang kita belajar tu semua kita dapat kat kita. Jadi kamu fikir tentang masa depan kamu. Sebab kamu time tu pun baru JT, takkanlah kamu nak tunjuk perangai-perangai yang buruk kan. Jadi macam kalau kat situ pun kamu dah tunjuk perangai-perangai macam tu, macam mana kamu yang ke depan nanti. Satu lagi kelebihan kamu kena dengar arahan orang kata majikan kamu. Bila kamu dengar arahan majikan kamu, insya-Allah nanti kan kamu boleh dipanggil diserap semula untuk bekerja kat tempat tu. Sebab Untuk pengalaman teruskan saya dalam company tu, betul? dalam company tu diserap terus. Dia akan panggil kamu. Kamu masuk KV bila kan, kita nak kena balik KV selepas OJT, kita kan tahun 4 akan Settlekan balik. file. Settlekan file, betul. Time tu saya pun majikan saya dah panggil, bila kamu nak habis settle file ni kan, nak tarik kamu ni, nak ada projek yang kita nak kena buat contoh kan. Okay, untuk orang kata pemandangan majikan kita terhadap itu. Zul design tu bukan main-main tu majikan tu. Ya, Okay. Allah, itu pun setiap hari Isnin meeting pagi dia akan pam kat orang. Siapa yang tak bekerja memang kalau kita kena tembak tu depan orang ramai je kita kena tembak. Dari situ kita nak down ke, nak menangis ke, suka hatilah. Tapi kat situ kita kena belajar cara orang kata pemikiran atau mental kita. Kat situ pun kita boleh belajar. Pengalaman banyak dapat dekat KV tu macam tu kan. Bidang Betul. teknikal ni berbeza kan. Nanti Betul, apabila betul. Azfar masuk dalam education, situasi macam tu sukar. Bukan Betul. sukar lah, maksud jarang kita jumpa. Kan? Dekat Jarang KV, jumpa tapi kat KV tapi je yang boleh belajar, ajar kita mental benda. Jadi menariknya nanti Azfar akan berada pada ada pengalaman dua situasi. Satu berada dalam industri macam mana nak kena marah terus marah kan. Depan-depan orang ke kan. Masa dekat KV pun kita macam tu juga apabila kamu di bengkel kan. Betul tak? Betul. Tapi betul. jadi Betul. apabila Azfar berada dalam pendidikan nanti, situasi macam tu jarang sebenarnya berlaku. Nak kata tak berlaku tu ada juga Azfar kan. Tapi sebenarnya jarang lah. Kalau ada teguran, kita lebih kepada kita panggil, bersemuka, berbincang macam tu kan. Jadi benda tu pengalaman untuk Azfar lah. Dan mungkin untuk Azfar kan, apabila Azfar masuk belajar ke universiti kan, masuk dan belajar, dah tinggal dah dunia kerjaya, dunia industri, masuk ke universiti kan. Okay, macam mana Azfar hadap mula-mula tu? Dari segi macam mana Azfar berdepan dengan subjek-subjek akademik, di mana sepanjang KV kita belajar benda tu secara asas kan, bukan tak belajar asas kan. Betul. Okey, apabila Azfar berada di apabila Azfar masuk ke universiti tu Azfar, apa benda yang orang kata yang Azfar kena beritahu pada adik-adik ni? Adik-adik kena tahu apabila lepas habis KV nak masuk ke universiti, adik-adik kena tahu pasal benda ni. Aku kena beritahu adik-adik. So inilah peluangnya Azfar ada, cuba share pada adik-adik kalau kamu memilih untuk sambung ke ijazah di universiti. Betul. Silakan Azfar. Okay, macam ni. Saya nak bagi orang kata tip lah bagi saya yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya kamu kena orang kata belajar daripada KV dulu sebenarnya. To be honest lah, ini bukan kata apa klise ke apa. Betul, kamu apa yang kamu belajar dekat KV tu. Contoh saya ambil elektrik. Saya belajar LK. Saya belajar tentang subjek ni, subjek tu. Okay, cerita yang kat sini saya boleh ceritakan, kongsikan pengalaman saya tentang pembelajaran LK ni, lukisan kejuruteraan. Dulu kami lukisan kejuruteraan, sekarang mungkin AutoCAD semuanya kot. So, okay. Dulu
subjek dekat elektrik yang saya tak suka dulu adalah LK. Ada cikgu elektrik tak kat sini? Tak ada Okay, tak apa. LK yang saya tak suka. And then saya banyak kali, kawan-kawan saya tak nak cerita lah kan. Mungkin ada yang sama dengan saya, tapi saya cerita tentang saya lah. Saya banyak kali kena reject lukisan saya. Lepas tu yang kena reject kali kedua tu pula bukannya lukisannya comel ke apa. Borderline tu ada yang tebal sikit pun kena reject. Jadi kat tu ya Allah, kat stres je. Tapi nak tak nak kita kena buat kan. Itu markah untuk KV kita. Kita cubalah buatlah sama-sama dengan kawan kita kat kelas apa semua. So lepas pada tu saya masuk belajar UC pada semester 1 saya. Semester 1 juga kot. Saya kena ambil LK lagi. Saya cakap Allah, LK juga. Saya cakap kena belajar LK lagi ni. Tak apalah belajar LK dengan lecturer saya. Tapi pembelajaran dia sama dengan LK. Kita belajar basic LK sebenarnya, apa ellipse lah, semua lakaran-lakaran yang basic lah. Jadi kan bila orang kata sesi pengajaran tu berlaku, saya buat kan. Saya tengok saya buat cepat pula daripada yang lain. Saya tengok okey ni bukanlah saya cerita ni bukan nak orang kata nak membandingkan orang kata pelajar daripada KV ke daripada ke apa, tapi ini orang kata pengalaman saya bila kita orang kata belajar basic things dekat KV tu dulu boleh membawa kita time kita menjadi mahasiswa lepas tu kan. So cerita dekat sini bila dalam kelas tu saya boleh buat LK tu. Senang je saya tangkap. Lecturer tunjuk orang kata dekat slideshow tu, saya boleh imajinasi dengan mudah. Kita boleh tangkap dan kita boleh lakar. Tapi saya tengok kawan-kawan saya lain tak boleh. Diorang lambat lah. Bukanlah tak boleh, lambat. Lecturer saya kena ulang sampai satu tahap. Lecturer saya tengok, okay, kamu daripada mana apa semua, kamu daripada mana semua. Okay, ada daripada KV Kedah, ada yang daripada ni kan. Saya punya subjek reka bentuk ni banyak student daripada KV juga majoritinya. So cikgu tu, lecturer saya tu, dia asingkan student daripada KV ni yang pernah ambil LK ni, daripada dia ada latar belakang pembinaan, ada latar belakang automotif. Dia asingkan buat kumpulan dalam meja-meja. Okay, salah satu pelajar KV masuk dekat table ni, salah satu KV masuk kat table ni. Maknanya kita pelajar KV yang pernah mengambil LK ni, dia jadi orang kata pengajar pula untuk mana-mana yang lambat tu. Boleh faham kat situ? So saya cakap, saya fikir balik, saya rasa macam bersyukur gila. Kalaulah cikgu saya tak sekeras macam dulu, macam time saya KV tu, saya rasa saya tak sampai ke tahap macam tu. Dan alhamdulillah time saya SEM 1 tu, saya punya lukisan kejuruteraan subjek tu saya 4 flat terus. Semua betul. Jadi itu pun boleh kata pendorong saya punya pointer saya 1 tu tinggi. Sebab apa, time LK tu saya pun tak sangka jadi macam, saya dulu bukan main benci lagi LK ni. Dekat sini saya rasa senang je. Kan? Sampai saya stres nak mengajar kawan ni. Diorang bukan daripada KV lah kan. So macam diorang lambat. Bukanlah semua. Ada je orang kata student yang boleh tangkap kan. Bukan daripada KV. Tapi kat sini point dia, kita ni daripada mana, macam mana, apa yang kita ambil tu sebenarnya adalah penting. Jangan kamu ambil remeh-temeh. Kamu ingat subjek tu susah je, tak memberi apa-apa masa depan kamu. Tak. Sebenarnya tak. Mesti ada ni. Saya pun sendiri tak sangka benda tu. Itu yang saya boleh share. Maksudnya ada hubungan lah apa yang kita belajar di KV, sehinggalah kamu masuk ke peringkat degree, ianya masih ada hubung kait dia kan. Jadi mungkin benda ni dia macam berbeza kan. Mungkin saya mungkinlah sebab saya bolehlah sebab saya ambil degree yang ada kena-mengena. Mungkin degree lain tak ada benda ni, tapi kita tak boleh cakap benda tu. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak sedar benda tu terjadi kan. Itu saya boleh share. Ada lagi yang saya boleh share? Ada lagi nak tambah? Tapi tak apa, teruskan dengan soalan cikgu dulu. Tak apalah, tak apa, tambah je. Tak apa. Saya ada kenangan pahit dekat KV. Adam. Okey. Silakan Adam, silakan. Okey, kenangan pahit lah. Saya hampir down teruk disebabkan saya accident, saya cuti selama 5 bulan. Ya, betul. Saya ingat tu ada accident tu. Rasa kaki saya tu. Itu adalah salah satu pengalaman yang saya down sebab saya tak silap saya ramai lecturer yang jumpa saya cakap dia bagi 2 choice lah. Waktu tu lagi-lagi Cikgu Suhaimi Sahab. Cikgu Suhaimi cakap dengan saya ada 2 choice.
sama ada tunda SEM tahun depan ataupun berhenti JKV ni. Sedangkan saya dah waktu tu saya dah masuk diploma dah, and then waktu tu saya accident, kaki saya patah, and then nak recovery tu memang take time lah sebab masuk besi dengan 2 biji skru dekat lutut saya. So saya memang down. Tapi macam Aspa cakap tadi, dekat asrama tu kita ramai kawan. Kawan-kawan support kita. So kawan-kawan budak kelas saya ni semua bagi support saya. Dorang bagi semangat dorongan kat saya, dorang bantu saya. So sepatutnya saya dekat hospital tu duduk hospital tu mungkin dalam setahun macam tu sebab tak boleh nak berjalan. Bukan tak boleh berjalan langsung, memang boleh sikit-sikit dengan bertongkat lah. So dengan ada kawan-kawan yang semangat ni, saya catch up lah. Banyak benda yang saya terlepas, tapi saya catch up sampailah saya berjaya. Tak ada tangguh, tak ada apa pun. So the point is, jangan malas, tu je. Kataan malas ni kena buang dalam kepala otak ni. Kepala otak ni kena buang. Jiwa kena kental, Dam. Betul. Satu lagi. Jiwa kena kental, lepas tu cari kawan yang memberi positive vibe kat korang. Setiap orang akan ada sisi gelap dia tau, macam sisi nakal dia. So jangan ambil benda nakal tu, jangan ikut, tapi ambil perkara yang baik. So kataan malas, jiwa kental ke apa kan, nak tak nak, jangan bagi alasan lah orang kata kan. Nak tak nak je, kalau nak buat. Jangan putus semangat. Macam korang, cabaran korang adalah belajar kat rumah, betul? Belajar kat rumah, korang pun stres kan. Kadang-kadang santai, tak tangan belakang. Cikgu tengah mengajar, bukan buka kamera pun kan. Belajar santai, main handphone, buka Instagram, TikTok ke apa kan. Kita faham tu, kita faham. Bukan memang kita tak nampak, tapi kita faham benda tu kan. Ada yang tutup mic, OTP dengan boyfriend, girlfriend ke, hello, buat apa semua kan. Tapi at least, jangan tinggal kelas. Ingat, cikgu pun ada hati dengan perasaan. So jangan tinggal kelas. Betul. Saya korang berdosa besar tau kalau korang tinggalkan kelas kan. Korang tentang apa orang kata kelas ni. Saya kan sekarang menjalani latihan mengajar. Student saya tak masuk PDPR. Dalam banyak-banyak kelas tu, dalam berbelas-belas kelas, hanya dalam tak sampai 10 orang yang masuk. Jadi kat situ kita rasa kecewa. Tolong kamu yang pelajar-pelajar KBR ni, kalau ada kelas tolong kasihani sikit kalau cikgu-cikgu kamu. Join hadir kelas. Je tak apa. Tak dengar tak apa, janji hadir. Janji dia tengok pelajar dia ni ada. Alhamdulillah. Apa sebab cikgu kamu ni bukannya main tak ada buat apa-apa goyang kaki terus kelas masuk okey ngajar terus. Diorang dah buat persiapan, macam-macam persiapan. Perancangan harian semua tu macam-macam diorang dah prepare. Cuba bayang kamu dah buat macam-macam. Contoh majlis kahwin kamu. Kamu nak kahwin ni, kamu dah buat macam-macam. Buat pelamin sebesar gerabak kan. Satu dewan penuh pelamin je kan. Tak ada orang datang. Kamu rasa macam mana? Tak ada orang datang. Macam tu juga. Yelah, kot bergaduh pula. Putus sudah. Putus. Tapi maksudnya kat sini, PDPR ni kamu kena join sebenarnya. Sebab walaupun ni PDPR lah duduk rumah, tak apalah. Kita Google lah. Sekarang ni semua zaman YouTube. Tak, bukan itu point dia. Point dia kamu kena hormat cikgu kamu. Hormat tu. Cikgu. Masuk je PDPR dia walaupun dia orang kata macam boring kelas dia. Masuk. Boring. Dia Masuk appreciate je. apa yang dia buat. Itu maksudnya. Bila korang masuk, cikgu takkan bising. Sebab cikgu tahu pun, cikgu tak tahu pun korang buat apa. Korang mute, korang tutup kamera apa semua kan. So attitude lah, kita boleh tengok attitude seseorang pelajar tu macam mana. So macam mana korang nak berjaya selepas belajar kalau korang tak ada attitude, tak ada disiplin diri kan. So setiap orang tu mesti ada perkataan, mesti malasnya, ada punya malasnya tu kan. Attitude mesti tak ada tapi pada tempatnya. Macam korang adalah as student. So hormatilah lecturer korang tu. Kan nanti bila korang dah habis KV korang nakal, kenapa aku ni bodoh sangat kan. Dulu time belajar main-main, sekarang kerja tak ada kerja. Kan. Belajar main-main. Okey, macam banyak itulah. Macam itulah rasa macam aduh lah sekejap je masa berlalu. Macam Adam kan. Okey, macam Adam ada minat. Selain bekerja dalam masa yang sama ada minat Adam kan. Sekarang ni tengah cuba-cuba berkecimpung dalam bidang bisnes pula kan. Bisnes pula luar bidang. So macam mana Adam bahagikan masa tu antara kerjaya, antara minat kan. Macam mana tu? Minat tu pula secara tak langsung atau secara langsungnya dia mengundang income juga tu kan.
Betul, betul. Jadi Side macam income. mana macam mana Adam membahagikan masa tu antara kerjaya, antara minat, antara bisnes lah kan. Minat tu pun kita nak berjaya juga sebab dia akan menjadi satu orang kata peluang yang besar kepada kita kan. Okey, Betul, macam mana betul. Adam bagikan masa? Okey, saya Silakan. bagikan masa. Okey, cerita dia macam ni lah. Saya cerita pada awal lah. Saya bidang yang selain saya belajar ni elektronik, tapi saya more to automotive. So kita kereta. Saya main kereta dengan abang saya ni sebelum masuk KV lagi. Tak silap saya waktu tu saya form 2 macam tu, form 2, form 1. So saya banyak follow abang saya apa semua. So saya banyak belajar dengan abang saya tentang bisnes jual beli barang kereta ni. So bila waktu belajar, waktu saya masuk KV tu saya stop lah dulu tapi still main kereta. Tapi tak jual beli kereta lah, jual beli barang kereta. And then after waktu saya kerja tu, sebab kerja ni santai je sebab sekarang semua online. So nak bagi masa tu boleh je, tak ada masalah. It depend lah kerja apa. Macam kerja saya ni kerja santai, buat sale depan komputer kan. Kita chat dekat ni apa semua, chat dengan customer pun dekat komputer apa semua. So dalam masa sama bagi masa tu macam mana saya nak cakap boleh je bagi masa, nak tak nak je, berani tak berani je sekarang ni. You nak you buat, you tak nak you belah. Senang cerita macam tu lah. Dia kalau kita nak, kita akan pandai agihkan masa tau. Dia akan automatik dalam kepala otak ni, automatik kita akan bahagi masa. Kerja utama is kerja utama. Side income is side income. Tapi at the same time kita fokus dekat kerja utama, kita akan curi-curi juga. Sebab kadang-kadang ada customer tanya, you barang ni contoh turbo ada tak? Turbo kit ada jual lagi tak? Body part ni ada jual lagi tak? So kita bukan buat apa pun. Kita just reply check customer je side income tu kan. Kita just post apa semua and then kita nak cari barang tu waktu cuti. Waktu saya cuti, contoh kan, saya cuti hari Sabtu dan Ahad. Tapi kadang Sabtu tu saya kerja. Waktu cuti tu saya pergilah run half cut dekat Kelang ke, dekat mana-mana, dekat Kepung ke, Selayang ke apa-apa kan. Kadang-kadang ada kawan offer barang semua. So saya pergi je. So nak cakap bahagi masa tu susah saya nak explain. Tapi bila korang dah nak, Ada kemahuan. lepas tu korang fikir macam kalau kerja utama ni gaji tak besar. Macam saya gaji tak besar sebab saya depends on sale. Macam sekarang ni saya 2 bulan saya dah tak kerja, tak ada sale. So side income tu lah yang membantu saya hidup sampai sekarang ni. Sampai lebar muka saya ni. Macam anak-anak sekarang ni kan, macam adik-adik junior you all ni kan. Sekarang ni usia dia orang ni tengah gila dengan game. Kan? Betul. Kita nak bahagi, nak ajar dia kan. Lah, daripada dulu lagi kan. Sekarang Mungkin game. Azfar pun boleh tambah macam mana ni. Adik-adik ni memang gila dengan game, sanggup tidur malam lambat, pagi esok kelas tua kan. Macam mana Azfar pun nak bahagikan masa dengan co-curriculum lagi, dengan kelas lagi, dalam masa yang sama mungkin dengan makwanya lagi kan, dengan gamenya lagi kan. Macam mana you all bagi masa tu Bagi nak ajar saya, adik-adik macam mana pengusaha masa ni bagi saya lah. Kalau nak ikut boleh, tak ada ikut pun boleh. Saya ni pun seronok juga main game. Saya pun ada juga main game kan. Ada masa-masa terluang saya main game. Tapi saya bukan main game PUBG ke, COD ke apa semua tu. Saya main juga tapi dengan kawan-kawan. Jadi bila kawan tak ada, kita duduk rumah ni, tak adalah saya main game-game tu kan. Untuk kursi pun dah apa ni, kursi gaming dah tu Tak ada, ini seronok je. Koleksi-koleksi seronok. Tak ada orang kata obses pun dengan game kan. Jadi saya kena, game yang saya main ni selalu kalau nak main kena main 2, 3, 4 jam. Kita tak boleh main sejam sebenarnya. Tapi nak tak nak saya kena kenal diri saya lah. Saya ni bukannya orang kata terlalu orang kata kosong kan. Macam kita ada kerja, ada komitmen kita. So kita kena, orang kata nak kena pandai bagi tu, kena pandai bagilah. Contoh kalau macam besoknya satu minggu tu ada benda yang penting, kita kena prepare awal. Siapkan dulu barulah kita senang sikit nak main game kan. In case kita macam terlupa kerja kita ke kan. Siapkan dulu kerja. Tu satu. Yang keduanya kena pandai bahagi lah. Kan? Memang mungkin minggu ni saya banyak sangat kerja. Tapi mungkin game je boleh buat saya hilang stres. Saya ambil lah masa sikit, even walau masa sejam. Janganlah main sampai 2, 3, 4 pagi kan. So kat situ itulah tip yang saya boleh share, tu je. Sebab saya pun tak pandai sangat nak orang kata bercakap tentang game ni. Sebab saya pun bukanlah orang kata kaki game yang orang kata obses kan. Sampai ada team lah, sampai nak kena beli baju, apa screen lah semua tak ada. Tapi ada pelajar kita yang obses ada Azfar, sanggup menidakkan belajar untuk utamakan game tu. Tu yang kita sangat-sangat risau tu. Dia macam ni,
betul lah. Memang ada rezeki game tu memanglah boleh orang kata membawa kepada kerjaya. Tapi kita kena tengok juga keadaan sekeliling kita. Kita dah kamu dah pilih jalan kamu sendiri kan. Contoh ada banyak cabang, contoh ada 5 cabang. Kamu dah pilih jalan kamu kan. Takkan disebabkan game kamu nak cross jalan yang kamu dah teruskan tu. Macam tak kena, betul tak? Jadi kamu kena fikir betul-betul mana yang penting untuk hidup kamu sekarang ni. Memanglah kamu tengok solos boleh berjaya, takkan aku tak boleh berjaya. Tak boleh macam tu sebenarnya. Setiap orang kata individual ni dah diberi orang kata jalan masing-masing lah. Kan? Tak semestinya kalau solos boleh pergi macam tu, takkan satu Malaysia nak jadi macam solos. Tak semestinya macam tu. So Ya, kita kena itu relax setuju. balik. So macam kena tengok juga. Kita tak boleh nak pentingkan diri juga. Macam saya cakap tadi, jangan pentingkan diri. Tengok ibu bapa kamu penat-penat, orang kata bayar yuran untuk kamu masuk KV ni, cari ilmu tentang kameraman. Takkan kamu nak pentingkan diri, nak bangga dengan apa yang kamu main tu kan. Nak tunjuk kamu pro apa semua. Itu bagi saya game ni hanya untuk hiburan je. Sekarang ni masalahnya banyak budak-budak sekarang yang main game sampai ketuk-ketuk dinding. Pam. Wih itu maki sana maki sini kan. Tadi saya tengok macam aduh, game ni sebenarnya nak buat hiburan je, hilang stres kan. Penat-penat kerja main lagi kejap. Ini sampai dah nak bertumbuk pula dah saya cakap. Jadi cuba kita relax, chill, tengok balik. Game ni sebenarnya untuk apa? Jadi tengok macam tu balik. Itu macam di kampus kat Azfar, macam mana Azfar bahagikan masa dengan benda yang maksudnya co-curriculum ke? Sebab saya difahamkan Azfar pun terlibat dengan sukses Oh, okey. Sukses dengan assignment, ini dengan satu kelasnya. Macam Ini mana satu point. Azfar nak agihkan masa kan? Sebab ada benda tu benda wajib. Benda wajibnya adalah kuliah kita tu kan. Ada benda yang tak wajib tapi ianya memberi manfaat yang lebih kepada kita kan. So macam mana Azfar agihkan masa, bagikan masa macam tu? Okay, boleh saya share tentang perkara ni, tapi ini dipentingkan bagi pelajar SEM 1 lah. Kamu masih banyak lagi peluang untuk orang kata follow step-step saya ni time saya KV. Okay, saya join rugby tu sebab saya minat. Saya memang time tu saya tak ada pun niat saya saya join rugby sebab aku nak apa orang kata nakkan sijil je kan. Saya tak pernah expect pun kan sijil tu. Jadi kita join sebab kita minat, kita nak mengisi masa lapang. Lagipun dulu time asrama dulu pernah ada satu orang kata undang-undang tak boleh bawa phone. Kan tak boleh bawa phone, tak boleh bawa laptop dulu Jadi pendedahan yang boleh saya buat tu adalah join apa orang kata rekreasi. Petang-petang tu panggil apa? Saya lupa nama dia. Riadah. Ya, riadah petang-petang tu. Jadi riadah petang-petang tu lah orang kata kelebihan dekat saya. So macam saya join je lah. Dulu petang tu meriah tau, meriah. Sekarang ni masing-masing balik petang tu atas katil main handphone. Allah, ya ke? Rugi. Masa you all dulu memang meriah. Semua court tu memang ada je pelanggan dia kan. Tapi betul. Sekarang ni tak ada. Bukan dekat KV kita je tau. Saya tengok mana-mana KV saya pergi, petang-petang memang ada orang ramai turun riadah. Jadi itu macam orang kata jadi rutin harian mereka. Sama je macam KV kita dulu. Turun betul-betul riadah. Benda tu sebenarnya seronok. Kita tengok meriahnya padang kita kan. Sampai kita boleh orang kata berebut tanah lah, tak cukup tanah lah orang kata kan. Dulu rugby dengan softball apa semua tu kan. Ya. Itu sebenarnya seronok. Dalam masa yang sama nanti cikgu akan lihat kamu ni boleh pergi ke mana, senang je KV kita nak hantar orang. Sebab apa kita nampak hari-hari orang kata persatuan ni sukan ni dia main, kita tengok ada punya orang kata tahap dia macam mana. Senang nak hantar korang ke luar pun, berlawan pun orang kata ada confident cikgu tu nak menghantar. Tapi tu zaman sebelum COVID lah. Yelah. Tapi ada rezeki kita boleh apply benda ni kan. Kita tak tahu. Itu betul zaman tu. Sekarang memang tak zaman tu. Saya sambung. Cerita dia saya join rugby. Lepas tu saya masuk Bajar, saya join SUKSIS. SUKSIS tu polis kesukarelawan polis. Di pengajian tinggi kan, untuk orang kata gain pangkat kan. So dekat situ saya ni dah lah diploma kameraman. Kamu rasa saya ni dapat sebab apa? Saya dapat disebabkan sijil sukan saya je sebenarnya. Sebab apa saya dah orang kata file yang saya bagikan ni. Okey, ni file sijil saya. Sijil akademik saya. Atas sekali saya letak sijil sukan saya.
tak sijil sukan atas. Saya asingkan sijil sukan saya tu dengan sijil akademik. Jadi biar dia tengok dulu kita punya orang kata pencapaian pada sukan, dia tengok diri kita macam mana. Lepas tu untuk join sukses ni pun orang kata pemilihan dia, interview dia bukannya orang kata biasa-biasa je masuk bilik berat-berat, tak. Saya kena interview dengan orang atasan, dengan polis-polis yang pangkat tinggi, bukannya orang kata doktor pensyarah ke, bukan. Lepas tu yang pegawai pun duduk belakang pantau kita. Lepas tu ujian fizikal standard macam kita nak ambil Navy, macam kita nak ambil polis pun saya kena adapt juga. So kan, saya punya kelebihan dekat sijil sukan je. Sebab tu saya cakap dekat belajar SEM 1 ke mana-mana yang masih ada peluang ke, kalau ada rezeki kamu nak join sukan nanti, kamu grab lah sukan tu. Cubalah cari apa orang kata, cari peluang kamu, mana yang kamu boleh join, mana yang kamu minat, teruskan je. Yang perempuan pun bukan tak ada, orang kata tak ada peluang. Ada je peluang dalam sukan. Dulu perempuan pun aktif je saya tengok. Apa bola keranjang lah kan, softball. Ada je. Bola jaring. Bola jaring. Saya cakap bola keranjang. Oh sorry. Bola jaring. So kat situ Bola tampar. bola tampar pun sama, betul lah. Semua sama je. So kat situ Ya, kamu betul. kena realize. Tadi saya Sekarang pun ni. tak sangka dapat masuk sijil sebab kat sijil sukan je. Ya. Dekat interview tu pula dia tanya saya, oh sukan ni kamu main dah sampai mana lah. Dia tanya benda-benda macam tu. So kat situ dia tengok, oh boleh lah dia ni. Mungkin dia ni boleh hadap kawat lah. Orang kata kawat tengah-tengah panas sampai 2-3 jam kan. Mungkin boleh lah. Jadi kat situ, alhamdulillah. Dekat situ pun saya fikir balik, oh kalau aku tak join lah rugby ni dulu, mungkin tak ke sini aku. Kat situ pun boleh jadikan point. Body pun maintain tak Asfar? Sebab tu tak. terpilih tu. Saya dah kering lah. Aduh lah, kita ni pun sekejap je masa berlalu. Dah sejam setengah dah ni. Okey, Dam. Mungkin kalau ikutkan banyak ni tapi ibu pun banyak benda. Seronok sembang dengan you all ni. Tapi dah masa pun dah menghampiri 4:30. Mungkin Adam ada apa-apa benda yang Adam nak bagi nasihat lah kepada adik-adik. Nak nasihat pada adik-adik sebagai penghujungnya lah. Mungkin kita akan sambung bersemuka lagi agaknya. Boleh tak tidak Adam, Asfar kan? Ada ruang bersemuka nantilah kan. Seronok pula bersembang dengan you all ni. Boleh. Okey Adam, ada sebagai akhirnya Adam, apa pesanan Adam pada adik-adik ni? Okey. Adik-adik ni dia orang 1 diploma dengan 2 diploma kan. Okey, apa pesanannya? Alright, so saya rasa banyak dah nasihat yang diberikan tadi lah. Ya. Kalau ikutkan memang banyak ada. Penuh banyak dengan nilainya kan. Cuma sebagai penutupnya lah. Sebagai penutupnya. Penutup dia macam ni. Kalau boleh, sebelum habis KV ni, korang kan banyak belajar banyak subjek kan. Dalam orang kata satu kelas mesti ada banyak subjek kan. Korang pilih mana yang korang minat. Bila korang dah minat tu, korang keluar, korang teruskan dengan minat tu, satu subjek tu. Macam saya suka program. Saya buat robot kan, macam saya cakap tadi pasal robot kan. So saya teruskan dengan kerjaya saya, fokus tu pada robot. Macam ada kawan saya dia minat pasal elektrik in elektronik. Macam bateri ke apa-apa kan, macam voltage ke, baca kiraan voltage apa semua tu kan. So sekarang dia keluar, dia pergi kerja dekat kilang bateri, UPS kalau korang tahulah UPS. So the point is korang kena sebelum keluar tu korang kena bukan fokus lah macam nak cakap cari yang korang minat, subjek yang korang minat dan korang teruskan waktu korang kerja. Kalau korang nak kerja lah, kalau korang nak sambung belajar pun it's okay, up to you lah kan. Tapi the point is bila kita dah masuk college yang bukan mahiran ni, better korang kerja je. Sebab sijil diploma ni, vocational diploma dengan DKM yang kita dapat. Tapi ada subjek yang tak ada DKM kan cikgu? Tak silap saya sekarang. Apa dia? Ada. Okay. Tapi dengan kemahiran ya, sebab zaman sekarang ni zaman orang pandang kemahiran, bukannya pandang ni lagi lah. Tapi saya rasa tak ada masalah kot kalau nak kerja ke apa kan. Cuma korang kena pandai lah cari majikan yang bagus. Susah nak cari majikan yang bagus kalau attitude korang tak bagus. Kalau attitude korang bagus, korang dapat bos bagus. Kalau attitude korang tak bagus, korang takkan dapat bos yang bagus. Sebab dia depend dekat diri kita sebenarnya. Bila dah waktu kita dah kerja nantilah. So prepare awal-awal, jangan terlambat. Itu je kot. Macam apa ni? So, nasihat dia kat situ, the point is prepare awal-awal, jangan terlambat.
Prepare tu Kalau maksudnya sepanjang berada di KV ni adalah ruang untuk buat persediaan, betul, persiapan persediaan. kan. So buatlah persediaan, persiapan. Salah satu yang anak-anak kena fokus adalah untuk lulus semua subjek sepanjang DVM supaya kita dapat, tu syarat untuk dapat diploma nanti. Jadi nak tak nak anak-anak kena first kali membuat persiapan untuk lulus semua subjek, semua kursus sepanjang DVM nanti kan. Jadi kalau ikut Abang Adam kamu ni, dia cakap tu macam tu lah, buat persediaan, persiapan. Betul. Nanti lepas ni, sebab Adam ni dia pengalaman dia sebagai pekerja dan dalam masa yang sama dia juga sebagai bos. Jadi sharing dia tu, okay, sharing dia tu dekat kan. Betul. Gitu. So prepare awal-awal lah sebab bila korang nanti dah keluar nanti, korang boleh je buka kedai sendiri, tak ada masalah pun ikut kan. Macam saya dah ada keyakinan dengan support oleh orang-orang yang positive vibe lah, macam kita ada kawan yang positive vibe, diorang always support. So kita teruskan dan sekarang alhamdulillah berjaya. Dan akan diteruskan ni lah. Akan diteruskan. Bila saya rasa dah berjaya ni, saya akan teruskan lah perniagaan ni. Tak ada masalah. Sepanjang naik turun dalam perniagaan tu macam tu lah korang belajar. Ada masa kita okey, ada masa kita down. Tak semua subjek kita boleh carry. Macam tu lah. Jadi ada kelebihan diri sendiri kan. Apabila ada kelebihan tu, kita boleh jual diri kita. Macam Asfar tadi kan, dia kata ada kelebihan. Macam Asfar pun apabila grad nanti, dia boleh mohon jadi polis kan Asfar kan? Betul. Kan jika boleh lulus, awak boleh mohon dan boleh jadi inspektor kalau tak silap ibu kan. Sebab tu maksudnya kita kena aktif. Kalau ikutkan abang-abang kamu tadi berkongsi, untuk aktif, untuk sentiasa aktif. Petang-petang imarahkan riadah tu kan. Jangan duduk imarahkan katil, imarahkan handphone semua tu kan. Kita imarahkan riadah tu, cari kelebihan pada diri kita sendiri kan. Jadi apabila ada kelebihan tu, senang untuk kita jual diri kita kan. Macam Azfar, dia ada kelebihan dia. Okey, dia boleh join Suksi. Suksi tu sebenarnya bukan mudah sebab ibu tahu. Sebab suami Puan Hajah Sulinah tu dia one of the top person lah dekat USI tu untuk Suksi kan. Sebab dia pun beritahu kan, bukan senang untuk melepasi ujian-ujian kelayakan Suksi kan. Dan keluar nanti dengan kelebihan yang Azfar ada, Azfar boleh menjadi seorang guru, menjadi seorang pekerja industri. Apabila kerja industri buka kedai kan, boleh tampal kita punya sijil-sijil belakang dinding tu kan. Dalam masa yang sama, Azfar minat sebagai gunting rambut, barber kan, boleh buka barber shop ke kan, gantung lagi sijil Suksi, sijil DVM, sijil SVM, sijil degree kan. Tu memberi kepercayaan. Itu kelebihan pada diri kita kan Azfar kan. Okey, sebagai akhirnya Azfar, bagi orang kata nasihat, pesanan, peringatan kepada adik-adik awak ni Okey, baik. Kalau ikutkan ibu tak nak stop ni, nak sambung lagi dengan you all ni. Tapi nanti kan Betul. Ada poin juga yang saya terlepas. Tak apa Azfar. So untuk saran terakhir saya lah, orang kata yang terakhir untuk sebelum kita menutupkan program, saya dah ceritakan banyak. Jadi saya akan bagi tahu poin-poin yang penting lah. Untuk macam SEM 1, macam saya cakap, ambil pengalaman kamu kat KV. Jangan kamu rasa masuk KV ni satu benda yang sia-sia. Biarkan kawan-kawan kamu tu berhenti. Sebab bagi saya, mana-mana yang berhenti tu sebenarnya bagi saya lah, tak baik lah pula kan. Tapi benda tu bagi saya rasa macam rugi betul diorang berhenti KV ni. Ikut kawan yang memberi kita positive vibe. Betul. Yes, mungkin betul, zaman betul. sekarang KV dah lain. Okay, saya tahu KV sekarang mungkin dah lain kan. Betul sangat Azfar, betul sangat Adam. Kalau ikutkan dia, orang ni cukup bertuah, banyak sangat berbeza. You all dulu banyak berdikari, you all mencari, menggali kan. Tapi anak-anak sekarang ni, untuk generasi baru ni sebenarnya bermula 2000 bermula yang masuk ni kan, dia orang sangat beruntung sebenarnya, berbeza berbanding dengan you all. Kita orang tapi sebenarnya sama je. Bukanlah tikus mamal, tapi you all akhirnya tengok siapa you all sekarang ni. You all boleh tengok kan. Bukan tikus mamal. Tikus mamal tu bawang-bawang di luar sana, makcik-makcik mamal yang cakap sehingga akan melekat dekat minda you all ni. Tikus mamal lah apa. Sebenarnya tidak pun benda tu kan. Tidak pun. Kalau tidak, you all tak adalah jadi macam seperti mana hari ni kan, dengan penuh confident bercakap kan. Tikus mamal tu pun salah satu orang kata macam-macam bawang punya kata lah tu. Sampai sekarang kita kena terap benda tu. Padahal benda tu tak perlu diambil pun.
Macam dulu ah. dulu lain. Dulu kita orang persiapan bukan dekat KV, bukan kat asrama je. Balik pun kita orang kena juga. Kan orang-orang sekeliling kena dibandingkan. Saya kena bandingkan dulu. Tapi tengok sekarang sampai sekarang ada mak saya. Sampai sekarang sampai sekarang kawan-kawan mak saya cakap, apa ni, anak kamu ni daripada KV boleh semua belajar. Berpusu-pusu anak-anak diorang semua sekarang masuk KV. Diorang masukkan anak diorang kat KV. Lepas diorang tahu KV tu orang kata boleh apa, universiti boleh ambil kan. Sekarang ni banyak pula bertambah-tambah universiti tahu tak sekarang ni. Bukan USI saja. Di mana-mana pun ramai graduan KV sekarang ni berada tahu untuk ijazah. Ya, betul. Jadi apa yang kamu mau buat sekarang sebenarnya tak sia-sia pun. Buang je semua kata-kata negatif daripada orang. Itu untuk semester 1. Untuk tahun 1 orang kata kan. And then belajar benda-benda basic macam saya cakap tadi. Belajar benda-benda basic sebab benda tu semua membawa kamu masa depan nanti. Kemudian untuk bagi pelajar DVM pula. Untuk pelajar DVM, kamu buat FYP kamu tu dengan baik. Jangan rasa FYP lah paling susah dalam KV. Sebenarnya FYP tu yang orang pandang nanti kamu kerja pun kan, ada interview yang akan tanya projek apa yang kamu buat. Faham tak? Benda tu pun orang kata benda yang penting sebenarnya. Jadi buat FYP kamu buat. Lebih baik kamu punya projek tu lebih orang kata advantage lah untuk diri kamu. Kemudiannya jangan orang kata nak cari pekerja, nak cari company tu yang apa elong tinggi. Ya Allah. Asyik-asyik nak pilih elong je. Saya elong belajar mana? 1.5 je. Praktikal kat mana? Kat sini. Elong berapa? Tentu je diorang duk tanya elong. Elong bagus. Diorang pandang. Elong bagus sebenarnya tak semestinya kamu tu pun bagus. Sebenarnya kena tengok apa yang kamu boleh dapat dekat tempat kerja tu. Apa ilmu yang kamu boleh dapat dekat tempat kerja tu. Itu yang penting sebab kamu ni masih belajar, bukannya kamu nak kerja. Kamu duk kerja elong, belum tentu kamu dapat kerja kat situ lagi. Kan? Jangan kerja elong. Jadi time kamu praktikal tu buat elok-elok. Dengar semua arahan orang kata majikan kamu tu. Jangan malas macam Adam cakap tadi. Jangan malas. Time praktikal tu pun salah satu orang kata tempat yang banyak kamu boleh dapat ilmu tau. Banyak yang bagus. Sebab kat KV ni kita belajar benda-benda yang basic. Contoh macam saya, elektrik. Saya belajar PLC dulu. Bukanlah kalau ikut syllabus kan, orang kata syllabus Malaysia KV ni. Kita belajar PLC Omron. Jenama Omron kan. Omron. Kalau kamu kerja ni, kamu takkan jumpa Omron. Omron tu orang kata jenama yang lama, orang dah tak pakai dah. Sekarang banyak, X-Series ada, Delta, apa lagi, macam-macam. Schneider. Kamu kena belajar pula kat situ. Kalau kamu tak tahu yang basic, macam mana kamu nak adapt yang lain pula? Itu maksudnya kat situ untuk pelajar-pelajar DVM. Jangan kerja elang, dengar arahan majikan. Untuk yang sambung belajar, mana yang nak sambung belajar, kenal dulu tempat apa yang kamu nak ambil tu. Kenal you apa yang kamu nak ambil, subjek apa yang kamu nak ambil. And lepas tu untuk interview pula, kalau kamu nak mana-mana interview kan, confident. Janganlah dulu kami ni kan KV, jadi ya Allah rasa down je nak pergi mana-mana. Itu sejujurnya lah bagi saya lah. Orang lain mungkin confident dia tinggi, tapi dulu saya rasa rendah diri gila. Saya dah lah nak sama belajar, lepas tu saya ni daripada KV. Time tu pula UC je yang ambil. You lain tak ada. Time saya interview tu, saya datang, saya kena kenal lah. Dulu saya tak ambil pakai SPA Saya tak ambil pakai SPA sebab dulu UC je ada. Kita pakai ID Bitara. Macam kita nak ambil MUAT juga tu. Ambil ID, mohon apa semua tu. Saya pergi sendiri sebab saya rumah dekat je. Saya pergi sendiri lah UC tu, naik motor sampai dekat bangunan kaunselor tu, hantar ni saya nak mohon UC apa semua. Lepas tu saya tawakal je. Balik saya tawakal. Dapat lah, tak dapat. Tutap dapat interview. Saya pergi interview. Persiapan saya tak macam dulu KV, saya tak pernah dapat peluang pakai baju suit tu. Blazer tak ada peluang sebab saya bukanlah MPP, saya bukan orang-orang kat KV dulu. So, saya biasa-biasa je. Tapi time saya nak cakap ke tu. Time saya nak interview tu, saya ambil peluang. Saya pakai smart-smart. Biarlah orang pun kenal kita pun kan. Kita daripada KV kan. Yang ramai time interview tu banyak daripada student daripada UPSI tu juga. Diorang diploma situ nak ambil degree. Ramai daripada situ juga. So kita ni, saya seorang je daripada KV time tu kan. Saya tak kenal lagi budak KV mana yang dapat UPSI time tu kan. Tapi time tu saya rasa saya seorang kan. Saya pergi interview tu pun seorang-seorang. Lepas tu saya tengok blog ni, interview tu pagi-pagi tu. Saya tengok bawah-bawah dah banyak parent-parent kan, dah tunggu-tunggu borak-borak pasal anak dia. Anak saya diploma sini dulu kan. Tak apa lah, saya jalan je. Jalan-jalan naik tangga, tengok lorong tu penuh orang. Dah penuh orang tunggu. Student-student yang orang kata nak interview ni kan.
Lepas tu dah lah penuh semua orang, perempuan pula tu ramai. Saya cakap Allah, ini semua perempuan ni. Saya cakap betul. Jackpot. Itu jackpot. Lepas tu saya macam okay, saya tengok bilik saya, okay, saya tengok bilik ni. Okay, saya duduk kat kursi. Saya tengok dorang semua selak-selak buku. Kan. Dah keluar interview yang dah selesai, datang duduk, tanya apa? Dia cakap isu semasa. Dah jenuh isu semasa, Google lah, apa semualah. Saya rasa time tu saya macam, saya dah lah nervous. Nak buat benda-benda tu lagi dah saya jadi nervous. Jadi saya macam, taklah, relax lah. Saya cakap relax je lah. Apa nak jadilah. Saya pakai je ilmu apa yang ada. Jadi saya confident je lah kan. Lepas tu, 5 orang masuk, termasuk saya. 5 orang kena panggil. Saya masuk dalam. Time tu semua perempuan. Dalam 5 orang tu saya seorang je lelaki. Semua perempuan. Duduk, dia tanya, kamu ni daripada mana apa semua, nak perkenalkan diri. Saya orang terakhir kena perkenalkan diri. Yang lain tu semua yang perempuan tu, diorang perkenalkan diri diorang kedua. So diorang bagi tahu diorang daripada mana, semua daripada UPSI. Saya daripada Diploma UPSI juga, dan saya mengambil kos kimia, biologi, apa lagi, sains matematik. Awak rasa saya kat ujung tu rasa macam mana? Aduh, habislah aku saya tu kan. Tapi budak KV jarang menyerah lah. Budak KV. Ya, time tu saya memang redo. Takkan saya nak stop, takkan saya rasa saya nak down time tu kan. So saya macam, tak apalah. Saya adab je lah. Saya bagi tahu saya daripada qualificational apa semua. Lepas tu one of interviewer tu, KV Slim dekat je ni. Dia cakap dia tu. Tak apalah. So macam teruskan. Saya teruskan bab speaking, kena speaking macam biasa. So tak ada pun isu semasa yang dia tanya rupanya. Faham tak? Disebabkan kamu rasa takut tu, kamu dah sia-siakan lah. Kamu dah rasa sia-siakan dengan confident diri kamu, dengan mental kamu dah rasa sia-sia siapa-siapa yang terikut cakap orang tu. So saya macam relax je, saya buat relax, habis interview tutak saya pun teruskan kerja saya. Time tu saya habis, time saya nak mohon tu, saya kerja di barbershop time tu. Saya buat macam biasa lah. Macam saya tak terfikir pun, macam saya tak nak rasa nervous tau. Saya tak suka rasa suatu rasa yang orang kata menakutkan ni, saya tak suka. Jadi saya abaikan. So tak time saya nak dapat tu, saya time penerimaan tu, hari penerimaan tu, time tu saya masih orang kata lepak dengan kawan-kawan saya kat kedai mamak kan time tu. Saya macam lepak-lepak. Hari ni permohonan time tu kan. Time tu saya tak ada dengan parents saya lagi. Parents saya kat rumah je, saya buka lah. Buka saya dapat. Time tu saya macam dapat kan. Saya tak sangka tau. Dapat rupanya kan. Flow saya cantik je. Tak ada pun nak kena repeat 2 kali ke apa, tak ada. Flow saya cantik je terus masuk. Saya balik, saya mana bagi tahu mak bapak saya lagi. Saya relax dulu. Saya nak tengok mak bapak saya alert tak benda ni. Diorang alert sebenarnya. Diorang sebenarnya alert. Diorang nak tahu anak-anak diorang macam mana. Saya tak perlu bagi tahu pun diorang datang. Bila saya tak. Macam mana kamu ni dapat ke tak? Dia tanya macam tu. Saya macam betul lah diorang dapat lah. Tapi saya macam bagi tahu lah. Saya dapat kan. So itu diorang suka kat situ. So maksudnya kat situ, point yang saya cerita kat sini pasal interview ni, kamu kena confident lah. Walau macam mana pun. Kita tak boleh nak bandingkan, dia tu ambil saja teori yang padu-padu. Kita ni ambil kemahiran je. Tak semestinya macam tu. Ilmu setiap orang sebenarnya beza-beza. And then bila saya masuk dekat UPSI tu pun, saya nampak gila. Saya memang nampak perbezaan orang kata antara orang ni, orang tu kan. Dan saya realise sebenarnya tak ada sia-sia pun masuk KV ni. Jujur lah saya cakap. Budak KV ni pantang menyerah tau. Buang masa je. Langgar je. Hebat lah. Buang masa je kita benda-benda macam tu. Betul. Anak-anak KV yang istimewanya kita berdikari. Itu ayat yang selalu daripada dulu-dulu lagi ibu dah orang kata dah duduk dalam kepala otak ni daripada dulu lagi. Kelebihan anak-anak KV ni kita berdikari. Kita pandai membawa diri. Itu kelebihannya. Okey anak-anak, sebenarnya sangat seronok dengan you all. Ibu sangat obses dengan you all ni. Rasa tak nak berhenti, nak sambung lagi. Tapi tak nak kita kena berhenti dulu untuk slot ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi kan. Aduh, seronok sangat. Boleh. Dan ibu harap ya perkongsian kita pada hari ini memberi nilai impak yang besar lah kepada anak-anak, terutama sekali anak-anak diploma kan, untuk awak meneruskan pengajian, untuk awak menamatkan subjek akademik, memasuk ke OJT, ke peringkat on the job training, seterusnya menamatkan pengajian lah. Kena ada target dia, kena ada jiwa yang kental, kena ada pengurusan diri yang bijak, supaya berada pada tahap seperti mana abang-abang yang bersama dengan anak-anak hari ini lah. Dan ibu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Azfar, kepada Adam atas luang masa, atas kesediaan, atas
orang kata perkongsian yang sangat bermakna. Sebenarnya ibu pun rasanya sedih pun ada sebenarnya. Tak sangka you all yang bercakap hari ni. Tak sangka you all yang bercakap. Sangat-sangat impress orang kata kan. InsyaAllah. Kata nak invite gadis, saya nak join jugalah. InsyaAllah kita akan Ada sambung aku lagi ada untuk Link yang ada. slot ni. Sebenarnya ada beberapa soalan tapi ibu sebenarnya soalan-soalan ni telah dijawab sebenarnya melalui perbincangan dengan sepanjang sejam setengah kita berbincang tadilah. Prinsip abang-abang semai dalam diri sehingga ke tahap macam ni. Sebenarnya benda tu dah ada dah kan Anis Afzal, benda tu dah kita bincangkan. Tak, cikgu yang tu dia kan, base kami. Dia saja Yusik. Ya saja Yusik. Anis dia saja Afzal. Yusik. Okey. Sebenarnya benda ni dah sepanjang perbincangan ni. Walaupun kita ada soalan, sebenarnya soalan tu sebagai guideline. You all sebenarnya you all yang guide untuk menjadi situasi hari ini menjadi happening sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Tak terungkap rasanya rasa berbangga, rasa seronoknya ibu dengan you all pada petang ni. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi lepas ni. Okey. Jadi kita tamatkan di sini. Okey. Nanti kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang terima dan kasih selamat semua, pagi jaya untuk Azfar dan juga Adam. InsyaAllah. Sekian, amin. terima kasih. Terima kasih Ibu, telah menjemput kami.